selepas daripada perjumpaan ni Aziz dengan Anwar Ibrahim, apa yang boleh diperkatakan daripada perjumpaan itu? Apa benda yang baru? Pada saya, perjumpaan itu dinantikan oleh banyak pihak. Malangnya tidak ada perkara baru yang boleh saya simpulkan. Datuk Nur Aziz masih dengan pendiriannya yang begitu jelas mengenai jatuh hukum haram kalau kita mempertahankan Israel. Maknanya beliau menyokong tentang perjuangan Palestin. Alhamdulillah. Tetapi beliau juga menyatakan dalam nada yang sama selepas perjumpaan, menyerahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuat pendirian, menerima atau tidak pendirian PAS tersebut. Jadi kepada saya, kali ini juga jelas Anwar Ibrahim tidak langsung memberi respons kepada dua syarat, meminta Wall Street Journal membetulkan kenyataan. Malah dia kata apa yang dilaporkan itu betul, cuma media tempatan yang memutarbelik ataupun UMNO mendalami perkara tersebut. Keduanya samad, tidak langsung timbul selepas perjumpaan tersebut, sama ada dari pihak Datuk Nur Aziz ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kepada saya, dalam isu ini sangat jelas bahawa masing-masing dengan pendirian masing-masing. Tetapi persoalan kepada saya, apa yang nak disampaikan oleh Datuk Nur Aziz kepada penyokong mereka selepas mengetahui jelas pendirian kawannya. Kerana pada saya, kalau kita tahu satu perkara yang bercanggahan, bersalahan dengan pendirian kita, saya akan tegur ataupun saya akan tinggalkan bagi mengelakkan kita bersubahat. Jadi dalam perjumpaan tersebut jelas pendirian masing-masing, dan saya nak tanya Datuk Nur Aziz, adakah beliau akan terus mengajak PAS menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kerana kalau itu berlaku, jelas mereka sebenarnya bersubahat dalam satu kemungkaran. Saya juga merasakan Anwar Ibrahim perlu memberi penjelasan kepada Majlis Syura PAS dan kepada Presiden PAS, Datuk Hadiawang, tentang isu ini. Dan saya nak tahu juga apa pendirian Syura, apa pendirian Hadiawang terhadap perkara yang terkini ini. Dan kalau mereka juga berdiam diri, membiarkan perkara ini berterusan, apatah lagi menyokong, maka mereka juga turut bersubahat dalam kemungkaran yang berlaku di tanah Palestin. Ini soal yang sangat serius, dan saya tak nampak mereka meletakkan perkara ini secara serius selain daripada untuk mempertahankan hubungan baik dalam menghadapi pilihan raya. Mereka sanggup meletakkan pertimbangan politik mengatasi segala-galanya. Dengan perjumpaan itu berlangsung selama 40 minit, tapi bila statement dikeluarkan sangat mendata, secara basicnya general macam tu. Saya rasa kalau 45 minit perjumpaan, banyak perkara yang dapat dibincangkan. Sudah tentu mereka berkongsi berbagai maklumat, dan kita dari kecil dia ajar tentang sifat-sifat pemimpin, sidik, amanah, tabligh, khatamah. Dari segi tabligh, kita sebagai seorang pemimpin perlu menyampaikan. Lawan kepada sifat ini adalah kitman, menyembunyikan. Jadi saya rasa ada perkara yang disembunyikan. Sebab itu nada yang dikeluarkan oleh Datuk Nur Aziz selepas perjumpaan itu sangat mendatar. Ada banyak perkara sebenarnya boleh beliau kongsi, tetapi terpaksa beliau sembunyikan semata-mata untuk mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ini sekali lagi sifat-sifat yang tak perlu ada pada seorang pemimpin. Dan saya harap dia akan lebih terbuka untuk berkongsi tentang perkara ini, kerana dia tak menguntungkan agama kita, dan dia tidak langsung membantu perjuangan rakyat Palestin yang semakin tertindas dengan berbagai bentuk kezaliman oleh Israel. Apa tindakan dari rakyat yang perlu dilakukan? Terus mendesak untuk beri penjelasan atau? Saya rasa kalau dari segi menyatakan sokongan dalam sebuah negara demokrasi, kita perlu menyokong
mana-mana pihak yang kita rasa kita percayai, yang mana kita rasa boleh menjalankan tugas tanggungjawab menjaga negara kita. Juga kita perlu menolak mana-mana pemimpin yang jelas telah melakukan apa juga bentuk kesalahan. Tak kira dari mana pun parti. Dalam sistem demokrasi kita kena pilih satu. Dan saya menyerulah kalau siapa yang mendengar mengikuti setiap perkembangan perkara ini dalam isu mempertahankan keselamatan Israel ini, dapat memberi pertimbangan yang paling wajar dan elakkanlah diri daripada bersubahat selepas kita tahu satu-satu perkara. Yang ini antara kita dengan diri kita. Hanya kita yang boleh buat keputusan. Kalau kita tahu, kita masih menyokong, maka kita juga bersubahat dalam menyumbang dalam apa bentuk kebijakan. Maknanya Datuk nak supaya Majlis Syura bagi penjelasan kepada ahli PAS sama ada menyokong Anwar itu adalah satu tindakan subahat dengan pendirian dia menyokong Israel atau tidak. Saya tak boleh paksa Majlis Syura. Sebenarnya saya menanti. Kalau begitu kenyataannya, syukur alhamdulillah. Majlis Syura perlu terangkan. Perlu terangkan. Majlis Syura perlu terangkan pendirian. Tetapi kalau dia tak buat begitu, saya sendiri mengharap supaya rakyat elakkan diri daripada melakukan subahat dalam soal ini, kerana kita semua tahu dan kita semua terdedah dengan pelbagai maklumat. Cumanya kita yang boleh buat keputusan. Kalau pemimpin kata tetap sokong, pemimpin kena tanggungjawab. Tetapi kalau kita rasa kita boleh buat pendirian dan keputusan sendiri, maka kita boleh elakkan diri kita daripada melakukan subahat tersebut. Okay. Misal tu saya kata, kalau Majlis Syura kata sokong, maka Majlis Syura kena tanggungjawab. Sebagai pengikut, kita kena taat dengan pemimpin. Pemimpin kata tetap sokong Anwar Ibrahim, maka pemimpin yang terpaksa tanggung subahat tersebut. Sebagai pengikut, kita ikut. Tapi berapa ramai orang yang telah mengikut fatwa ataupun kenyataan yang diminta oleh pemimpin, kita tak tahu berapa ramai. Maka pemimpin lah kena tanggung. Dan apa juga pendirian yang bakal dibuat oleh Majlis Syura dan juga oleh Presiden PAS adalah satu perkara lain yang boleh kita berdebat, memberi penjelasan secara akademik. Sebab ada perkara yang boleh kita kawal, ada perkara yang tak boleh kita kawal. Kita ada pelbagai perjanjian perdagangan yang mana boleh menyebabkan pelaburan sekatan hanya kerana satu prinsip. Begitu juga boleh saya sentuh dari segi sukan. Bukan tak pernah penyertaan dari negara Israel, kerana ada badan antarabangsa yang boleh mengenakan sekatan kepada mana-mana negara yang mengenakan sekatan politik dalam acara sukan kepada mana-mana negara. Jadi ini adalah satu perkara dari segi hubungan antara negara. Dari segi perdagangan, ada hubungan antara syarikat-syarikat yang berniaga. Kerajaan hanya menyediakan dasar, meluluskan undang-undang sebagai satu polisi. Tetapi dari segi perdagangan, kita tidak boleh kawal bagaimana untuk satu-satu syarikat itu menjalankan urus niaga takbirnya. Tetapi dalam soal Datuk Seri Anwar Ibrahim, dari segi pendirian negara, satu perkara yang memang kita ada tanggungjawab penuh, ada kuasa penuh. Dan Malaysia dengan jelas tidak ada hubungan diplomatik, malah tidak mengiktiraf negara tersebut. Apatah lagi nak mempertahankan keselamatan negara itu. Jadi ini adalah perkara yang berbeza yang sengaja dibangkitkan untuk satu mengalih pandangan, kedua untuk mengelirukan, ketiga untuk terus mendapat sokongan dengan cara yang tidak baik. Sebab itu saya kata two wrong doesn't make one right. Kita tidak perlu menyokong. Satu prinsip, two wrongs doesn't make one right. Dengan melakukan dua kesalahan tidak bermakna yang salah itu jadi betul. Apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dari segi perdagangan adalah satu perkara lain yang boleh kita berdebat, memberi penjelasan secara akademik. Sebab ada perkara yang boleh kita kawal, ada perkara yang tak boleh kita kawal. Kita ada pelbagai perjanjian perdagangan yang mana boleh menyebabkan pelaburan sekatan hanya kerana satu prinsip. Begitu juga boleh saya sentuh dari segi sukan. Bukan tak pernah penyertaan dari negara Israel, kerana
ada badan antarabangsa yang boleh menggunakan sekatan kepada mana-mana negara yang menggunakan sekatan politik dalam acara sukan kepada mana-mana negara. Jadi ini adalah satu perkara dari segi hubungan antara negara. Dari segi perdagangan, ada hubungan antara syarikat-syarikat yang berniaga. Kerajaan hanya menyediakan dasar, meluluskan undang-undang sebagai satu polisi. Tetapi dari segi perdagangan, kita tidak boleh kawal bagaimana untuk satu-satu syarikat itu menjalankan urus niaga takbir. Tetapi dalam soal Datuk Seri Anwar Ibrahim, dari segi pendirian negara, satu perkara yang memang kita ada tanggungjawab penuh, ada kuasa penuh. Dan Malaysia dengan jelas tidak ada hubungan diplomatik, malah tidak mengiktiraf negara tersebut. Apatah lagi nak mempertahankan keselamatan negara itu. Jadi ini adalah perkara yang berbeza yang sengaja dibangkitkan untuk satu mengalih pandangan, kedua untuk mengelirukan, ketiga untuk terus mendapat sokongan dengan cara yang tidak baik. Sebab itu saya kata two wrong doesn't make one right. Kita tidak perlu menyokong kepada kedua-dua pihak yang melakukan kesalahan hanya kerana kita tak ada pilihan. Dalam soal ini kita ada pilihan, menolak ataupun bersyubhat.